Assalamualaikum and welcome back to Syahira Jo Channel. Apa khabar korang semua? Okey, hari ni kita akan bercerita lagi kisah seram yang Syah jumpa di dalam website. Kisah seram ni Syah baca di dalam blog meremang.my. Kalau korang nak baca lebih banyak kisah seram ataupun kisah misteri mistik, Syah akan letakkan link blog meremang.my ni di bahagian description. Okey, tajuk kisah seram kita pada hari ini ialah Didampingi, Dirasuki dan Mewarisi. Kisah ini diceritakan oleh Hakim, mungkin nama samaran lah, Hakim S. Okey, so kita akan mulakan kisah seram kita untuk hari ini. Kisah bermula sewaktu aku berusia 23 tahun. Ketika itu, aku sedang menyambung pelajaran pada peringkat master di sebuah universiti terkemuka di Shah Alam. Sebelum ni, aku tinggal beramai-ramai menyewa sebagai pelajar sarjana muda. Namun, apabila tidak ramai menyambung pelajaran, maka aku pun berpindah ke rumah baru dan selalu keseorangan di dalam bilik. Kadang-kadang membuat assignment yang bertimbun-timbun, kadang-kadang main game. Kawasan yang aku tinggal tu kawasan perumahan baru. Mungkin dulu hutan rimba ditempang dan dijadikan kawasan perumahan. Itulah orang kata, makhluk halus ni suka tengok kita seorang diri. Habiskan masa seorang-seorang, mulalah dia suka dekat kita. Aku pula, tanpa mengetahui perkara sebenar, benda ni dah start berdamping dengan aku. Bila berdamping, dia seperti sudah bagi satu ilmu dekat aku. Aku tiba-tiba boleh baca orang, aku boleh baca pasal diri dia, family dia atau kawan-kawan dia. Orang yang tak pernah aku jumpa, bila ada orang suruh aku baca pasal si Polan tu, aku tiba-tiba boleh describe pasal tuan punya badan tu. History dia, masalah lama dia, masalah sekarang dia dan cara untuk dia atasi suatu masalah tu. Ilmu ni pula aku guna tanpa berguru. Memang silap besarlah ada ilmu tapi tiada guru kan. Setelah giat membaca orang, sampailah satu ketika ni aku dah tak tahan dah. Aku ke mana-mana aku rasa kelang kabut. Anxiety makin muncak. Aku rasa aku macam dibelenggu bayang-bayang hitam ke mana-mana je aku pergi. Jadi, ada suatu pagi tu, aku sebenarnya dalam perjalanan ke kelas, aku berhentikan kereta, aku cari telefon tempat perubatan Islam yang terdekat. Aku ingat nak cari dekat Shah Alam je, tapi tak buka lagi sebab waktu tu dalam 7 pagi. Yang aku dapat telefon waktu tu ialah Pusat Perubatan Darul Shifa Bangi. Assalamualaikum. Ini Pusat Perubatan Darul Shifa Bangi ke? Buka ke sekarang? Waalaikumsalam. Ya, buka. Kenapa ya? Jawab seorang ustaz. Saya rasa saya terkena gangguan lah, kataku dalam nada teresak-esak. Hah? Ni dah teruk lah ni. Datang sini, mari, kata ustaz tu. Macam mana dia tahu aku tengah teruk sangat waktu tu? Aku pun tak tahu. Aku pun gigirkan diri memandu ke Bangi dari Shah Alam waktu tu. Waktu ke sana, aku memang tak ingat sangat. Sebab rasa diri ni berat sangat. Dan bukan aku sahaja yang kawal diri aku waktu tu. Faham-faham sajalah. Aku macam sekejap sedar, sekejap tak waktu mandu tu. Setibanya di sana memang tak ramai orang. 2-3 giliran lepas tu, aku masuk satu bilik tu jumpa seorang ustaz ni. Dia tanya apa masalah. Aku ceritalah hal yang sebenar. Dan dia berkata, ya, memang ada banyak sangat benda dalam badan aku ni. Dia beranak pinak. Tapi cara dia ubatkan aku tu pun aku tak rasa dia buang. Dia lebih kepada tone downkan benda-benda tu dalam badan aku ni daripada menguasai aku. Dia cakap jangan guna lagi ilmu tu. Selepas keluar dari pusat perubatan tu, aku rasa cerah hati sedikit. Dah lama aku tak rasa macam tu. Rasa macam sedih dan baru ingat Tuhan. Kemudian aku rasa tak berdaya nak pulang ke Shah Alam. Aku singgah ke rumah bapa saudara di Kajang. Sampai je kat rumah dia, keluar je kereta, aku rasakan angin yang kuat memukul-mukul aku. Tapi aku tahu itu bukan angin. Dia punya meremang memang lain macam. Kemudian aku jumpa pakcik dan makcik aku kat dalam rumah. Aku nangis tak resak-esak. Ceritakan hal yang sebenar. Tapi makin lama aku duduk dalam rumah tu, makin rasa tak tentu arah. Tiba-tiba nenek aku yang tinggal dengan mereka yang sudah berusia lewat 80-an, Sarat Nyanyuk pun keluar dari bilik dia.
Aku pun macam takut semacam jadinya. Aku rasa dekat rumah tu pun banyak benda nak kacau aku, dan mungkin ada kaitan dengan nenek aku ni. Makcik aku pun tarik aku keluar rumah. Keluar rumah, makcik aku pun cerita hal sebenar. Dia kata rumah dia tu pun sebenarnya banyak benda. Nenek aku tu pun sebenarnya ada saka. Kenapalah aku tak tahu pasal ni. Dan makcik aku ni pun ada saka juga. Tapi reaksi aku lebih teruk bila dengan nenek aku tadi. Mungkin sebab nenek kandung, dan makcik aku ni hanyalah anak menantu dia. Dalam hati aku pun macam, sudah, aku datang sebab nak berehat. Waktu tu dah petang lepas Zuhur. Makcik aku pun tak beri aku masuk rumah dia lagi. Dia kata, Hakim, tunggu luar rumah, kita pergi jumpa Ustaz. Terus kami ke rumah Ustaz. Sebelum sampai rumah Ustaz, dia berhentikan kereta di tepi jalan. Makcik tunjukkan diri dia yang sebenar dekat aku. Dia kata, nampak tak? Aku dalam hati, ya Rabbi, nampak apa pula ni? Nasib baik aku tak nampak apa-apa. Lepas tu dia tanya dekat aku, ada amalkan apa-apa ayat ke? Aku katakan tidak. Tapi selepas dikorek, aku ada amalkan satu ayat ni sewaktu kecil dari nenek aku yang tadi. Sebenarnya sewaktu kecil aku banyak habiskan masa dengan nenek. Dari umur aku 7 tahun sehinggalah 12 tahun. Selepas arwah datuk meninggal, aku akan temankan dia setiap malam. Nasib baiklah ibu dan ayah aku buat rumah dekat dengan nenek. Jadi lepas sekolah agama setiap petang, mereka akan hantar aku untuk tidur di rumah nenek. Kami menetap di Johor. Jadi beberapa tahun kebelakangan ni, setelah dia mula nyanyuk, anak nenek yang lelaki tinggal di Kajang ni ambil untuk dijaga. Setiap malam sebelum tidur, nenek suruh amalkan baca ayat kursi, 3 kul dan 1 ayat Quran yang dipertambah isi kandungan yang merepek di belakangnya dalam bahasa Minangkabau. Ayat yang merepek ni dia ajar aku dari kecil tu, rupanya ayat pendinding yang dia belajar dan diturunkan dekat aku. Maka sahlah aku pun ada saka juga sebenarnya. Sampai saja di rumah Ustaz, cara perubatan dilakukan lain pula. Di Darul Syifa pagi tadi, aku kena tangkal saja dan dibaca ayat ruqyah. Di rumah Ustaz ni pula, dia macam nak tarik terus benda tu keluar dari badan aku. Ayat yang sama juga dia cakap. Dalam badan aku ni sebenarnya dah banyak, dah beranak pinak. Yelah dengan gangguan di rumah baru tadi, kemudian dengan saka yang aku warisi lagi. Yang beranak pinak tu aku tak faham sangat macam mana, tapi boleh rasa sewaktu proses nak buang tu, terasa banyak yang keluar. Hanya Allah sahaja yang tahu betapa peritnya sewaktu proses nak buang benda-benda ni dalam badan aku. Sewaktu ditarik keluar oleh Ustaz, aku terdengar benda ni menyebut, Hakim, Hakim, jangan. Macam mereka ni tak mau pisah dari badan aku. Aku rasa lama jugalah proses nak buang tu. Tahu-tahu dekat luar dah maghrib. Malangnya Ustaz tu tak dapat nak buang semua. Selepas sesi aku habis bersama Ustaz tu, aku seperti dalam keadaan yang perit sangat dari segi emosi. Boleh rasa bukan aku kawal diri aku 100%. Aku boleh rasa di bahagian otak aku, benda tu kawal separuh otak kiri aku. Seperti sewaktu dikawal tu, benda tu mencengkam separuh otak aku. Tapi bila aku baca ayat-ayat Al-Quran, benda tu tidak lagi mencengkam. Ustaz pun kemudian ada cakap, dalam badan aku ni ada jin jahat, ada jin baik. Itu jin Islam lah. Lepas tu aku pun balik ke rumah pakcik dan makcik aku. Makcik aku pun dah telefon ibu dan ayah aku waktu tu menceritakan perkara yang sebenar. Setelah seharian penat melalui pelbagai sesi perubatan, aku pun tidur di ruang tamu mereka dalam keadaan sedih bercampur takut. Malam tu, aku terkena histeria. Pertama kalinya aku alami benda ni. Tak tahulah sebab apa, mungkin benda tu masuk balik dalam badan aku, ataupun mungkin benda lain tengok badan aku sudah ada kekosongan, dia nak masuk. Wallahualam. Aku memang ingat kejadian ni walaupun sewaktu tu di tengah kawal badan aku. Aku waktu tengah tidur, tapi aku boleh nampak benda tu masuk badan aku. Aku seolah-olah tengah astral projecting. Aku sedang berdiri dari luar badan aku ketika itu, dan aku nampak ada satu lembaga hitam dekat atas kepala aku nak melompat ke dalam badan aku. Dia masuk ikut leher, sebab aku boleh rasa dia masuk dari urat leher aku. Sakit.
Kemudian, aku datang astral projecting. Aku terus tersedar. Sedar-sedar, aku tengah menjerit-jerit dalam keadaan terbaring. Waktu aku sedar tu pun, keliling aku dah ada pakcik aku, makcik dan sepupu aku cuba tenangkan aku. Aku cakap, "Tolong makcik, tolong pakcik." tapi dalam nada suara yang sangat garau. Bagi mereka yang mengenali aku, suara aku tidak garau langsung. Namun ketika itu sangat garau dan makcik pun menjawab, "Siapa ni? Suara dah berubah ni. Nak aku tolong kau?" Aku kali ni terasa badan kiri aku seperti dikawal jin jahat. Bahagian kanan dikawal jin baik. Aku boleh rasa yang mereka ni tengah bergaduh di dalam badan aku. Dalam pada yang sama, orang sekeliling aku ceritakan waktu ni aku duduk bersila membebel tak tentu arah serta mengeluarkan cemuhan-cemuhan tidak berasas dengan suara garau. Kemudian makcik dan pakcik aku suruh baca ayat-ayat Quran dan lama kelamaan aku dapat diri aku balik. Sejak peristiwa ni sehinggalah setahun kemudian, aku tak berhenti pergi berubat dengan macam-macam ustaz yang lain. Aku berhenti belajar di Shah Alam dan pulang ke kampung di Johor. Ayah aku, ibu aku dan adik aku yang jaga aku pula. Pada awalnya aku rasa takut untuk berhadapan dengan norma baru ni. Setiap malam selalu mimpi yang bukan-bukan, di mana orang kata tanda-tanda dalam mimpi yang aku alami ni memang dari jin-jin yang banyak nak bertuankan aku. Aku selalu mimpi orang nak beri keris atau mimpi orang nak beri bayi. Mula-mula aku ingat macam mimpi biasa, tapi lama-lama aku sudah kenal pasti mimpi macam ni. Kalau mimpi orang nak beri bukan-bukan ni, jangan terima. Tapi dah nama pun mimpi, macam mana nak kawal kan? Paling seram sebenarnya mimpi bayi, kerana bayi-bayi ni biasanya sangat hodoh nak menyerupai muka orang tua. Selain tu, mimpi di kaca dan mimpi pun selalu juga. Mimpi paling meremang ialah mimpi pontianak. Dia ikat aku di pokok kelapa. Dia ikat aku guna ular hidup. Terperangkap dalam mimpi pun ada juga. Ada satu masa ni, di siang hari aku tidur di luar bilik dan bermimpi. Dalam mimpi tu ada makhluk ni nampak macam manusia perempuan biasa, tapi besar dan berwarna hijau. Aku seolah tahu aku terperangkap dalam mimpi tu. Situasi dalam mimpi tersebut sangat segar dalam fikiran aku. Aku di dalam sebuah rumah kampung yang lama dan makhluk hijau ni duduk di atas sebuah kerusi, ketawa mengilai-ilai sebab aku terperangkap dalam mimpi tu. Aku merayu-rayu dengan makhluk ni supaya lepaskan aku. Tapi dalam rumah tu juga ada juga jenis jin atau bunian yang baik-baik. Mereka ramai dan nampak aku kena kacau dengan makhluk hijau ni. Mereka yang aku rasakan baik ni, aku tahu mereka baik sebab mereka semua menutup aurat, bertudung, berbaju kurung jenis lama. Sewaktu tu, jin-jin baik ni berkata antara satu sama lain, "Panggil Sarah, panggil Sarah." Sarah ni sebenarnya adik aku. Dia memang ada di rumah sewaktu aku tengah terperangkap dalam mimpi ni. Jadi dalam mimpi tu, selepas orang tu panggil Sarah, rupanya dalam realiti sebenar, adik aku memang ternampak aku tengah tidur tapi mulut terkomar-kamit dan dia kejutkan aku. Jadi aku tak tahulah macam mana komunikasi yang dilakukan oleh jin baik tu tadi supaya adik aku ni tadi boleh ternampak aku tengah tidur waktu mulut sedang terkomak-kamit, sedangkan dia sedang sibuk membuat kerja rumah. Perkara ini agak meremang kerana dalam mimpi tu seolah mereka membantu aku untuk keluar dari mimpi tu. Lama kelamaan perkara gangguan ini beransur pulih. Sekarang umur aku sudah pun 28. Aku tahu benda-benda ni ada lagi dalam badan aku. Aku boleh rasakan. Sewaktu aku menulis cerita ni pun aku boleh rasakan dia ada. Dia suka kalau kita beri perhatian dekat dia. Cuma aku ikut nasihat ibu dan ayah aku untuk buat tak tahu je tentang makhluk-makhluk ni. Tapi nak buat tak tahu pun susah juga, terutama kalau aku pergi kat tempat-tempat yang keras ataupun berborak dengan orang yang ada benda juga dalam badan mereka. Aku boleh rasakan. Cuma taklah aku cakap dengan orang-orang yang aku sedang bual tu yang dia ada juga. Dan aku pun tidak menceritakan hal ini kepada orang-orang yang aku baru kenal. Pernah sekali pada hujung tahun lepas, aku ikuti satu persidangan pelancongan di Pulau Pinang. Dan antara intipatinya kena melawat kawasan-kawasan bersejarah di sana. Waktu tu pertama kali aku masuk tokong Cina yang tertua di sana. Kami para peserta persidangan dibawa masuk untuk belajar tentang sejarah tempat tu. Masa masuk, aku waktu tu dah rasa lain. Sebab memang kuat terasa dicengkam. Sudah lama aku tak rasa macam ni.
Sebab waktu tu memang tengah giat di dalam tokong tersebut, colok dibakar. Seluruh bahagian kiri aku kebas tiba-tiba. Tapi aku cekalkan saja duduk di dalam tokong tu bersama para peserta yang lain untuk terus dengan taklimat. Jadi itu sajalah cerita untuk kali ini. Pelbagai kisah yang aku tak sempat nak ceritakan, InsyaAllah di kemudian hari. Nasihat aku kepada mereka yang sedang atau baru mengalami perkara sebegini, janganlah biarkan mereka menakut-nakutkan kita. Manusia lagi tinggi darjatnya daripada mereka ini. Jaga solat dan ingatlah bahawa Allah sentiasa melindungi kita. Okey, itu dia perkongsian kisah seram untuk hari ini oleh Hakim S di Meremang.my yang bertajuk Didampingi, Dirasuki dan Mewarisi. Terima kasih kepada yang mendengar sehingga habis kisah ini. InsyaAllah kita akan sambung di lain hari untuk kisah seram kita. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Terima kasih semua. Assalamualaikum.